اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, hilangkanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, berikanlah kepada kami pemahaman agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, kepadamu kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas lagi baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Ahlan-ahlan kepada semua Fauzan Muhammad, ahlan-ahlan Hamidah Azmi, umat Nabi SAW, kemudian ahlan-ahlan Mawar Merah, Bibi, Rizal, serta ahlan-ahlan kepada semua. Kita bertemu dalam pembacaan buku Qalbun Salim yang merupakan syarahan bagi kitab Penawar bagi Hati. Qalbun Salim bermaksud hati yang sejahtera. Maka buku ini adalah berkenaan tentang cara-cara untuk menyucikan hati. Hati perlu disucikan daripada apa? Daripada sifat-sifat yang tak elok, daripada sifat-sifat yang tercela. Dan seterusnya, bila kita dah bersihkan hati, maka mudah-mudahan kita boleh penuhi hati dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Selalunya kita memberi perhatian pada tubuh badan jasad kita. Tubuh badan jasad adalah tempat pandangan manusia. Namun selain daripada tubuh badan, ada anggota yang sangat penting, itulah hati. Hati adalah tempat pandangan ilahi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat kepada tubuh badan. Wala ila suwarikum, tidak pula kepada rupa paras bentuk. Akan tetapi yang Allah lihat adalah ila qulubikum, kepada hati-hati kamu. Lalu apabila kita mempunyai hati dan ada proses untuk pembersihan dia, maka kata penulis, memiliki hati yang baik ataupun qalbun salim yang Al-Quran sebut, hati yang sejahtera. Sebenarnya proses itu bermula daripada perlunya menjaga anggota-anggota zahir. Proses nak jaga hati ni, kita kena belajar menjaga anggota zahir. Anggota zahir yang dimaksudkan di sini adalah mata, nak kena jaga mata. Al-Quran pun sebut, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Okay. Lalu kita banyak menggunakan buku Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Suara okey. Okey, dekat duduk okey. Okey. Lalu kata penulis buku rahimahullahu taala, lalu untuk dapat hati yang sejahtera, qalbun salim, maka ianya perlu dengan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga kemaluan. Bahkan kemaluan adalah antara yang penting. Kemaluan dan lidah, kalau kita belajar dalam hadis, adalah antara perkara yang menyebabkan ramai manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka nak menjaga semua ini dan nak menggunakan anggota-anggota zahir ini pada perkara yang Allah suka, pada perkara yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Kesemua itu dibincangkan dalam buku Qalbun Salim ini, hati yang sejahtera yang kita nak baca sepanjang daripada Ramadan. Yang saya akan baca adalah kebanyakannya adalah pada tulisan pada bahagian warna kelabu, iaitu buku asal Penawar Hati, dan kita akan baca sikit-sikit bahagian warna putih muka surat yang merupakan syarahan ataupun disebut sebagai Qalbun Salim. Handphone je. Ahlan, saya baru perasan ada Yaya Lia, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Suraya Yaya, Fazibah, Manaf dan lain-lain. Okey, begitu juga ahlan kepada semua. Jom kita lihat daripada awal buku, yang mana awal buku ini adalah penawar bagi hati. Okey. Daripada awal buku. Awal muka surat. Muqaddimah. Maka kata penulis buku Penawar Bagi Hati, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul, dia ada menulis satu fawaid yang dinukilkan daripada Syekh Muhammad At-Tahir As-Sumbul yang wafat pada tahun 1218. Maka barang siapa yang ada hajat besar, maka hendaklah dia membaca doa ini sebanyak 786 kali. Iaitu doa ni kita biasa dengar, Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, engkaulah yang tahu tentang segala hajat-hajat, walaupun hajat tersebut besar dan sukar. Bukakanlah jalan dengan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Faridah Al-Fawaid. Maka Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Bahkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan manusia terutamanya adalah untuk menjadi hamba kepada Allah. Firman Allah di dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 pada ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami menjadikan jin dan manusia kecuali apakah tujuan utama, tujuan sebenar penciptaan jin dan manusia? Firman Allah, liya'budun, supaya jin dan manusia boleh memperhambakan diri kepada Allah, boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan jin dan manusia, itulah tujuannya, supaya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ujiannya begitulah. Walaupun kita di alam roh, kita telah bersaksi bahawa kita mengesakan Allah, tapi bila tiba di dunia, bila ada pelbagai ujian dan perkara, manusia lupa yang sepatutnya dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya berubah, hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Maka sebab itu pentingnya proses pembersihan akan hati. Kata penulis buku, maka Allah telah menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah, berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Lagi yang sangat mengetahui ia yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat.
Allah tahu semua perkara. Apa yang ada dalam hati, Allah tahu. Apa yang disembunyikan oleh pengkhianatan mata, Allah tahu. Kadangkala mata kita nampak pandang sesuatu, tapi niat dia tak elok, pengkhianatan mata. Maka apa yang penulis buku tulis ini adalah bertepatan dengan firman Allah pada ayat yang ke-19 daripada surah yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata. Kha'inatal a'yun. Daripada banyak-banyak anggota tubuh, maka Allah menyebut tentang pengkhianatan mata pada ayat ini. Tidak disebutkan tangan, tidak disebutkan yang lain, maka disebutkan tentang kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Maka kenapakah disebut tentang pengkhianatan mata? Kerana kebanyakan maksiat dan dosa bermula daripada mata. Kebanyakan maksiat dan dosa bermula daripada mata. Sebab itu dalam surah An-Nur, maka Allah menyuruh orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, menjaga pandangan mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman yang lelaki, hendaklah mereka menjaga mata mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga mata mereka. Kenapa? Allah mengingatkan kita, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Apa yang mata pandang ketika mana manusia lain tak perasan. Apa yang mata pandang ketika mana sedang bersendirian. Apa yang mata pandang walaupun sedang berpuasa di bulan Ramadan. Apa yang mata pandang. Maka itulah ujian gadget, itulah ujian handphone, itulah ujian teknologi. Apa yang mata pandang. Maka firman Allah ya'lam, Allah mengetahui segala pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah Maha mengetahui. Maka sebab itu kata penulis buku rahimahullah, Allah mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Apakah maksud kata-kata penulis ini? Maka Allah akan soal apa yang mata kita tengok. Allah akan soal. Allah akan soal apa yang telinga kita dengar. Dan Allah akan soal apa yang ada dalam hati kita. Allah akan soal. Allah akan tanya. Lalu sebab itu kita perlu jaga. Sebab Allah akan tanya. Allah akan soal. Dan kata-kata penulis buku yang Allah akan tanya tentang pendengaran. Allah akan tanya tentang penglihatan. Apa yang mata tengok. Parah kita. Kalaulah kita tak jaga, apa yang mata kita tengok. Kalau macam akak-akak, tuan-tuan yang sedang tengok kuliah, ceramah, benda elok, Masya Allah, Tabarakallah, bagus. Tapi kadang-kala ada orang dia tidak menjaga pandangan matanya. Dia tak menjaga apa yang telinga dia dengar. Dia tak jaga lintasan-lintasan dalam hati. Maka ayat ini juga yang berkenaan tentang lintasan hati. Maka menjadi dalil bahawa lintasan hati akan disoal. Lintasan hati. Lalu bagaimana kita nak gabungkan dengan lintasan hati yang dimaafkan? Maka para ulama menggabungkan ayat ini dengan hadis Nabi SAW, lintasan hati yang tak elok, yang cepat-cepat kita buangkan. Yang cepat-cepat kita buangkan. Maka ianya tidak ada masalah. Ianya tak dihisap. Tapi lintasan hati yang walaupun kita tak laksanakan, tapi dah berubah menjadi azam, dah berubah menjadi teguh dalam hati, dah berubah menjadi kukuh dalam hati, Allah akan tanya. Sebab nanti kejap lagi kita baca ayat Al-Quran, Allah tanya pendengaran. Dalam ayat tersebut Allah 3 benda. Allah tanya tentang pendengaran, maka kena jaga. Allah tanya tentang penglihatan, kena jaga. Dan Allah akan tanya tentang hati, maka kena jaga.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ke-17 Al-Isra pada ayat yang ke-36, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya apa yang dilakukan pada hari kiamat. Allah akan tanya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka sebab itu ada orang kata, tak apalah apa yang zahir saya buat asalkan hati saya bersih. Maka akan ditanya apa yang zahir buat. Mata, telinga, hati, anggota tubuh badan, tangan, kaki. Allah tanya semuanya. Sahabat-sahabat, kita kalaulah kena tanya kat dunia pun kita dah terseksa. Kalau kena tanya kat dunia. Contohnya, hakim di mahkamah tanya. Ataupun contohnya, penyiasat tanya, polis tanya. Ataupun contohnya, LHDN tanya. Ataupun sebahagian orang SPRM tanya. Kadang-kala ditanya berhari-hari. Kadang-kala ditanya berminggu-minggu. Dalam keadaan manusia ni dia adalah pengetahuan tapi dia tak adalah mengetahui semua benda. Itu pun manusia dah terseksa. Kalaulah kena soal siasat dengan begitu mendalam. Itu baru manusia tanya manusia. Bayangkan kita dah baca ayat tadi, ayat yang ke-40, ayat yang ke-19 daripada surah yang ke-40. Allah dah tahu semua benda. Pengkhianatan mata Allah tahu. Apa yang tersembunyi dalam hati Allah tahu. Dan Allah tanya kita. Allah tanya kita. Bayangkan tekanan dia macam mana. Bayangkan situasi dan keadaan dia bagaimana. Maka sebab itu, ayat ini nak mengajar kepada kita pentingnya untuk kita menjaga anggota zahir kita. Kerana akhir sekali, itulah yang meninggalkan kesan kepada hati kita. Kata penulis, selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi SAW yang dibangkitkan. Maka selawat dan salam yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Maka Nabi SAW diutuskan untuk sekalian alam. Ini bertepatan dengan firman Allah yang kita biasa dengar pada ayat yang ke-107 surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali rahmah untuk seluruh alam. Kemudian kata penulis buku, Nabi SAW telah bersabda bahawasanya Allah tidaklah menilik ia kepada rupa kamu, tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Maka ini adalah bertepatan dengan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah yang mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Allah tak pernah tengok kepada kulit kamu, kepada bentuk kamu. Apa yang Allah tengok? Wa innama yanzuru ila qulubikum. Yang Allah tengok adalah hati kamu. Ini adalah tempat Allah menilai kita. Manusia menilai pada zahir. Macam mana rupa kita, macam mana tubuh badan kita. Itu tempat penilaian manusia. Tapi tempat penilaian Allah adalah hati kita. Yang kita lupa nak jaga, yang kita jarang memberi perhatian kepadanya. Dalam keadaan ianya adalah raja, ianya adalah ketua kepada anggota tubuh badan yang lain. Nabi SAW bersabda, "Idza saluhat", kalaulah hati itu elok, eloklah seluruh amalan tubuh badan. Wa idza fasadat, apabila hati itu rosak, maka rosaklah seluruh amalan tubuh badan. Sekejap. Suara jelas Saya tak boleh cakap dengan kuat. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu jika ada, kalau yang di TikTok, jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, buku ni tebal.
Cuma kita akan cuba baca sebanyak mungkin sepanjang Ramadan ni. Dalam keadaan hati tengah lembut, dalam keadaan nafsu tengah lemah kerana berpuasa, dalam keadaan syaitan diikat, maka kita nak baca sepanjang Ramadan. Kita takkanlah mampu habis semua. Kalaulah habis, Alhamdulillah. Tapi kita akan baca. Yang penting kita dapat baca dan amalkan walaupun sedikit demi sedikit. Okey. Maka manusia nilai pada zahir kita. Dan itu yang kita sibuk nak jaga. Yang kita sibuk nak jaga zahir kita ni, itu adalah tempat manusia menilai. Tapi yang kita lupa nak jaga adalah tempat Allah menilai. Itulah hati kita. Maka penting untuk kita menjaga hati kita. Cuma konsep penulis buku adalah beliau berpandangan untuk jaga hati, maka perlu untuk menjaga zahir. Kerana apa yang dibuat oleh zahir meninggalkan kesan kepada hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam di atas sekalian keluarga baginda. Wa ala alihi. Maka kita mendoakan untuk keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam ke atas sahabat baginda. Maka siapakah yang dimaksudkan dengan sahabat? Maka sahabat yang dimaksudkan adalah, kalaulah kita tengok catatan dengan Ustaz Muhadir, adalah nombor 19. Sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi di bumi. Maksudnya bukanlah dia melihat Nabi dalam mimpi, tapi dia hidup sezaman dengan Nabi SAW di bumi. Melihat baginda, beriman dengan baginda, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman juga. Dia beriman kepada Nabi waktu Nabi SAW masih hidup, dan dia meninggal dunia juga dalam keadaan beriman. Ada je orang yang mana dia beriman, kemudian murtad, maka dia tidaklah dipanggil sahabat. Ada yang mana pada awalnya beriman, tetapi kemudian dia murtad, maka ianya tak dipanggil sahabat. Termasuk juga tak dipanggil sahabat adalah mereka-mereka yang Al-Quran telah sebut tentang sifat kemunafikan mereka. Maka mereka ini tidaklah dipanggil sebagai para sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata penulis buku, antara sahabat yang paling afdal mengikut pandangan para ulama adalah 10 orang mubasyarah bil jannah yang Nabi telah sebut dengan khabar gembira yang mereka adalah ahli syurga. 10 sahabat yang dijamin syurga. Semua sahabat Allah redha. Tapi ada 10 sahabat yang dalam satu hadis Nabi menyebut mereka sebagai ahli syurga. Maka siapakah mereka? Abu Bakar radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 13 Hijrah. Umar radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 23 Hijrah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 35 Hijrah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 40 Hijrah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 55 Hijrah. Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 51 Hijrah. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 36 Hijrah. Sayyidina Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 36 Hijrah. Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 18 Hijrah. Dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 32 Hijrah juga. Maka kita mendoakan untuk para sahabat baginda. Maka apakah kelebihan para sahabat ini? Maka kata penulis buku, yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka daripada sifat kecelaan. Sebab itu Allah redha dengan mereka. Maka para sahabat adalah golongan yang mereka bersihkan hati mereka. Maka Allah puji para sahabat di dalam kitab suci Al-Quran. Sama ada golongan muhajirin dan juga golongan ansar. Dan Allah menyebut mereka pada beberapa tempat, radhiyallahu anhum, mereka adalah golongan yang Allah redha dengan mereka. Waradu'an, dan mereka pun redha dengan segala ketentuan Allah. Maka antara kelebihan para sahabat
Kata penulis buku bahawa para sahabat bersihkan hati mereka. Bagaimanakah hati mereka tak bersih? Dalam keadaan mereka adalah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah membersihkan hati mereka daripada segala sifat kecelaan dan mereka telah menghiasi diri mereka dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Maka sebab itu, kata para ulama, hati ini konsep dia bagaimana? Konsep dia yang pertama adalah at-takhalli. At-takhalli. Apakah maksud at-takhalli? At-takhalli bermaksud mengosongkan diri daripada sifat yang tercela. Kalaulah kita nak masukkan sifat yang baik, cara yang paling cepat adalah bersihkan dulu daripada sifat yang tak elok. Bersihkan. Kalaulah contoh kita ada cawan dan cawan tersebut kotor. Cawan tersebut kotor. Kita boleh je nak menjadikan cawan tu bersih dengan kita terus-menerus mencurahkan air. Terus-menerus curahkan air. Maka lama-lama dia akan bersih juga. Walaupun ambil masa. Apabila berlaku proses terus-menerus keluar masuk air yang bersih, lama-lama akan bersih. Tapi kalaulah sikit je air yang masuk dalam cawan yang kotor, maka air yang bersih tadi juga akan turut menjadi kotor. Sebab cawan tersebut kotor. Tetapi kalaulah cawan tersebut dibersihkan dulu, dia pergi basuh dulu, maka walaupun sedikit air yang bersih, maka boleh diambil manfaat. Boleh diambil manfaat. Boleh digunakan sebab ianya kekal bersih. Maka kata para ulama, begitulah juga hati. Hati kalaulah kotor, kita tak buang, tak bersihkan daripada sifat-sifat tercela, maka prosesnya adalah lambat untuk kita nak salin dengan sifat-sifat yang terpuji. Prosesnya lama, prosesnya lambat. Apakah cara yang paling cepat? At-takhalli, kata para ulama. Bersihkan dulu yang kotor tadi. Bersihkan dulu. Buang dulu yang kotor tadi. Buang dulu. Bersihkan dahulu. Buang dulu. At-takhalli. Bersihkan dahulu. Nanti kita akan belajar proses dia, pembersihan dia. Bersihkan dulu. Dan bila dah bersih, maka dengan mudah kita boleh masukkan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat mahmudah. Itu yang disebut sebagai proses at-tahalli. At-tahalli bermaksud menghiaskan diri dengan sifat yang terpuji. Maka kata para ulama, proses hati ni apa? At-takhalli, kosongkan daripada sifat yang tercela. At-tahalli, hiaskan dengan sifat yang terpuji. Kemudian kata penulis buku, amma ba'd. Maka ini sebuah kitab yang kecil. Sebuah kitab yang kecil. Pada permulaan ilmu tasawuf. Apa maksud pada permulaan ilmu tasawuf? Dia sekadar membincangkan asas-asas ilmu tasawuf. Kalaulah ada orang nak belajar mendalam detail, maka ini adalah kitab yang asas. Tapi walaupun ini adalah kitab yang asas, maka ini adalah kitab yang sangat terkenal di Nusantara. Kitab penawar bagi hati. Macam tadi kita nampak, penulisannya sebenarnya adalah berkait rapat dengan hadis dan juga dengan Al-Quran. Maka ini adalah kitab yang banyak digunakan di Nusantara, penawar bagi hati. Tapi penulis buku Tawaduk mengatakan ini adalah asas ilmu tasawuf. Maka itulah fungsi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah untuk kita membersihkan hati, membersihkan diri. Maka kalaulah seseorang itu belajar tasawuf, dia menjadi semakin sombong, rasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka tak capai matlamat dia. Matlamat tujuan tasawuf adalah kita nak bersihkan diri, kita nak bersihkan hati, kita nak hiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji, yang Allah suka. Maka kata penulis buku, ini adalah kitab berkenaan tentang permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia. Kenapa penulis buku tulis buku? Kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Maka maksud daripada
Kata penulis buku, kenapa beliau tulis buku ini? Sebenarnya adalah peringatan untuk diri. Dan itu adalah tisu, ada tisu. Sesemua sikit. Ahlan-ahlan kepada yang baru join. Terima kasih. Fatimah Az-Zahra, terima kasih. Yang lain-lain, Hajar Hazai, Nur Aini Abdul Manaf, Halina Kadi, Haifa Najwa, Yaya Lia, Nur Aini Abdul Manaf. Ahlan-ahlan kepada semua. Sabar sebentar. Kipas tutup buat kipas. DJ tak nampak. Okay, minta maaf. Saya minta maaf sangat. Okay. Maka kata penulis buku, beliau tulis buku ini sebagai peringatan untuk dirinya sendiri. Dan sebenarnya itulah hakikat dia. Kita buat apa pun sebenarnya adalah untuk mengingatkan diri kita. Sebab Al-Quran pun sebut dalam surah Az-Zariyat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Peringatan sentiasa mendatangkan manfaat untuk orang beriman. Kalaulah kita rasa diri kita tak perlu peringatan, itu yang akan membawa kepada sombong. Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi kita sebenarnya sentiasa perlukan peringatan. Bahkan bila kita berkongsi ilmu, bila kita berdakwah, sebenarnya tujuan dia adalah untuk diri kita dulu. Sebab kita yang lebih berhajat. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, dan hamba namakan akan buku ini dengan nama penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Maka ini nama dia. Apakah nama buku ini? Penawar bagi hati. Macam mana kita nak rawat hati? Sebab hati kita ni pun ada sakit dia. Hati kita ni ada sakit. Saya sesama, maka ada rawatan dia. Ada orang, ada pelbagai penyakit, ada rawatan dia. Tapi sebenarnya hati pun ada sakit. Allah berfirman pada awal suratul Baqarah, fi qulubihim marad. Pada hati-hati mereka adanya penyakit. Maka hati ini ada sakit dia. Lalu ianya perlu dirawat. Kalaulah tak dirawat, apa yang berlaku? Fazadahumullahu marada. Maka akan bertambah sakit. Macam semua penyakit yang lain. Kalaulah contoh kita ada penyakit, kita biar je, tak nak rawat. Maka apa yang akan terjadi? Akan bertambah sakit. Sama juga hati. Kalaulah kita tak rawat, maka ianya akan bertambah sakit. Sebab itu kata penulis buku, beliau kongsikan sedikit ilmu. Dengan nama buku ini diberi penawar bagi hati. Dan ianya merangkumi, menerangkan perkara yang wajib untuk dibersihkan daripada hati. Dan perkara yang perlu dihiaskan pada hati. Maka ianya ada 3 bahagian tajuk. Penawar bagi hati, macam mana nak rawat hati yang sakit. Bila ada sombong, maka hati itu sakit. Bila ada hasad, maka hati itu ada sakit. Bila ada ujub, maka hati itu ada sakit. Bila ada riak, maka hati itu sakit. Bila ada sum'ah, maka hati itu sakit. Maka ini semua penyakit-penyakit hati. Yang kadang-kadang manusia anggap dah normal, yang mana dia anggap bukan sebagai penyakit. Macam sebagai contoh, ada orang yang dah terbiasa dengan sesuatu sakit. Maka kalaulah benda tu dah terbiasa berlaku, dia tak anggap dah macam sakit. Dia tak anggap dah macam sakit. Walhal dia sakit. Tetapi sebab dah terbiasa, maka dia tak nak ambil rawatan. Sama juga macam hati. Sebenarnya dengan sifat-sifat yang buruk ni, sebenarnya dia sakit. Tapi sebab dah terbiasa, maka dia tak anggap dirinya sakit dan dia tak nak rawat. Maka buku ini diberi nama dengan 3 nama. Maksudnya 3 bahagian nama. Penawar bagi hati, perkara yang wajib dibersihkan pada hati, dan perkara yang perlu untuk dihiaskan pada hati. Maka ini adalah penulis buku.
Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Maka buku ini ianya ada mukaddimah pendahuluan, dan dia ada 3 tajuk besar. Ada 3 tajuk besar yang nanti kita akan kongsikan. Dan akan Allah jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Dan itu yang kita harapkan. Kita harap kalaulah kita buat apa-apa mendatangkan manfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk orang lain. Sebab bila contohnya ilmu, macam contohlah saya buat perkongsian ni, sebelum ni tak dapat nak istiqamah. Semenjak dah habis COVID ni, tak dapat nak istiqamah. Kenapa saya buat? Sebenarnya adalah supaya saya dapat manfaat. Saya sendiri dapat manfaat. Saya sendiri dapat ulang kaji buku ni. Saya sendiri dapat menjaga masa daripada buat perkara yang sia-sia. Walaupun kadang-kala, katakanlah tak ada orang tengok sekalipun. Ataupun ada orang tak suka dengan cara penyampaian saya. Dia ejek, kecam. Maka it's okay, tak ada masalah. Sebab saya buat bukannya untuk orang lain. Sebab apa pun yang kita buat adalah untuk diri kita. Sebab itu kata penulis buku, beliau tulis buku ni dengan harapan dirinya dapat manfaat. Ini bertepatan dengan firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu adalah untuk diri kamu. Kita bila buat baik bukan kerana nak harapkan manusia puji. Kita kalaulah buat baik, maka bukanlah kerana kita ada ihsan ke atas Allah. Al-'iyadzubillah. Sebenarnya bila kita buat baik adalah untuk diri kita sendiri. Sebab itu kata penulis buku, beliau tulis buku ni supaya dirinya mula-mula dapat manfaat. Dan kalaulah ada orang lain dapat manfaat, itu akan menjadi amal jariah berterusan untuk dia. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam," apabila manusia itu dah meninggal dunia, in qata'a anhu amaluh. Terputuslah peluang untuk dia beramal kecuali 3 perkara. Dan antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang terus-menerus diambil manfaat. Maka mudah-mudahan ada lebih kurang 60 orang, 70 orang yang sedang menonton di TikTok dan Facebook, maka mudah-mudahan ada manfaat. Ada manfaat. Dan kalaulah ada manfaat, maka bantu share, kongsikan, cakap kepada orang lain, maka menjadi amal jariah untuk saya. Dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaan dia. Ini penting. Macam penulis buku kata, dia tulis buku ni nak mengharapkan ikhlas. Kerana setiap amalan yang menjadikan dia besar ataupun kecil balasan adalah ikhlas, keikhlasan. Sebab itu dalam hadis kita belajar, seseorang yang memberi walaupun syikku tamrah, sebahagian kurma. Tapi kalaulah hatinya ikhlas, ganjaran dia adalah umpama bukit dan gunung. Dan Al-Quran ceritakan, kalaulah seseorang itu dalam melakukan sesuatu, dia tak ikhlas. Tujuan dia adalah ria'an nas, nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa'asabahu wabil fatarakahu salda. Maka ianya umpama adalah sesuatu yang berada pada batu, pasir yang berada pada batu. Bila turunnya hujan yang lebat, maka hilang segala pasir tadi. Tak ada apa-apa nilai. Amalan tersebut akan hilang begitu sahaja. Haba'an mansura, Al-Quran sebut, umpama derbu yang berterbangan. Tak ada nilai. Walaupun besar, walaupun hebat, maka tak ada nilai. Yang menjadikan amalan itu bernilai adalah keikhlasan. Itu yang menjadikan amalan itu bernilai. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Sebab itu perumpamaan yang Nabi bagi contoh, sebahagian kurma, syikku tamrah. Orang siapa yang memberi sebahagian kurma. Jarang orang bagi sebahagian kurma. Paling kurang pun orang bagi 2-3 biji kurma. Jarang orang bagi sebahagian kurma. Tapi sebahagian kurma, apabila dibagi dengan ikhlas, maka itulah besarnya pahala dan ganjaran. Dan sebenarnya kenapa kita buat ikhlas? Nak menuntut keredaan Allah.
Allah bila redha, maka bahagia kita. Sebab itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah, selepas Allah menceritakan nikmat-nikmat syurga, kan nikmat syurga ni dahsyat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, akan ada pelbagai sungai yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya dalam syurga. Tak ada resah, tak ada takut, tak ada lapar, tak ada penyakit dalam syurga. Segala kehendak, kemahuan manusia, nafsu manusia akan dipenuhi dalam syurga. Tapi lepas Allah sebut semua tentang nikmat syurga, firman Allah, waridwanum minallahi akbar. Namun, keredaan Allah itu lebih besar daripada nikmat syurga. Keredaan Allah. Nikmat yang paling besar adalah apabila seseorang itu dia mendapat keredaan Allah. Nikmat yang sangat besar. Lebih besar daripada nikmat syurga adalah apabila seseorang itu dia dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kita nak mendapat keredaan Allah? Kita perlulah ikhlas lakukan amalan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kata penulis yang menghimpunkan apa Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Al-Makki. Nama beliau adalah Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, kerana beliau berasal daripada Indonesia. Beliau berasal daripada Indonesia dan beliau disebut sebagai Al-Makki kerana beliau menjadi tenaga pengajar, penuntut ilmu juga di sekitar kawasan Mekah Al-Mukarramah. Maka beliau telah tulis buku ini pada 7 Rejab tahun 1378 Hijrah. Lama dah. 1378 Hijrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lalu sehingga ke zaman kita dah 2024. Dari 2024. Maksudnya dah 60 tahun lebih buku ni. 60 lebih tahun buku ni. Sampai ke zaman kita masih ada manfaat. Kan ada manfaat. Berterusan dibaca. Masih ada manfaat. Penulisan beliau meninggalkan kesan pada hati. Itu adalah selalunya antara tanda penerimaan. Antara tanda penerimaan adalah apabila dibaca, dikongsikan, boleh mengingatkan kita kepada Allah. Itu adalah tanda penerimaan. Sebab itu kadang-kala bila kita tulis buku, apabila tak ada ikhlas ataupun kita tak jaga niat, kadang-kala buku tu panjang lebar, isi dia dahsyat, tapi kadang-kala tak rasa apa-apa pada hati. Maka orang yang ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan bermanfaat ilmu dia sebagai sesuatu yang berterusan mengalir pahala untuknya. Muqaddimah. Penulis buku dah sebut akan adanya muqaddimah. Sekarang aku apa dah? 10.47. Okey, muqaddimah. Kita baca sikitlah muqaddimah. Maka kata penulis buku, ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati. Ataupun dalam bahasa Arab disebut ahwalun nafs. Kita nak kenal hati kita. Kan kita kadang-kala nak kenal diri kita kan. Kita perlu kenal diri kita. Kadang-kala ada orang dalam dia nak menjaga muka, dia perlu kenal kulit dia. Ada pencuci muka yang bersesuaian untuk kulit dia, ada yang tak. Manusia pun kadang-kala bila dia nak bersihkan muka dia, dia perlu kenal kulit dia. Dia perlu kenal zahir dia. Bila dah bersih, bila dia nak hias, ada sebahagian orang makeup, maka dia perlu kenal makeup apa yang sesuai untuk dia. Ada sebahagian orang dengan wangian, ada sebahagian orang walaupun wangian tu wangi, tapi dia tak selesa dengan diri dia. Dia boleh jatuh sakit kalau dia bau wangian yang tak selesa dengan diri dia. Dia boleh jadi stres, boleh pening kepala, boleh migraine. Setengah orang begitu. Pemakaian pun sama. Lalu untuk
membersihkan zahir dan menghiaskan zahir, manusia perlu kenal zahir dia. Dan manusia memang kenal. Sebab kita bagi perhatian. Sebab itu kalau kita bagi kepada orang tertentu wangian, maka dia kata, wangian ni saya tak boleh, minta maaf. Wangian tak boleh. Sebab dia menjadikan saya pening kepala. Mana tak pening kepala? Kadang-kala ada wangian, nama dia malaikat maut. Malaikat maut nama wangian tu. Dia tengok nama dia dah jadi takut, tak selesa. Ada yang malaikat subuh, malaikat maghrib, macam-macam jenis nama-nama wangian yang dibuat. Dan saya beli tak apa, malaikat subuh. Malaikat subuh, nama wangian tu. Malaikat subuh, malaikat maut dan lain-lain. Maka manusia dia tahu apa yang sesuai untuk zahir dia. Sama juga dalam pemakanan kan, pemakanan. Oh, saya tak boleh makan ni nanti berangin. Oh, saya tak boleh makan ni nanti saya sakit. Kenapa manusia tahu? Sebab dia kenal zahir dia. Dia kenal zahir dia. Maka sebenarnya ilmu tasawuf mengajar kita untuk mengenal hati kita. Sebab itu kata penulis buku, ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati. Ataupun disebut sebagai ahwalun nafs, keadaan-keadaan hati. Kita perlu kenal. Kita perlu kenal hati kita bagaimana. Kita perlu kenal hati kita ni sebenarnya tengah buat apa. Kita perlu kenal. Maka itulah yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka sebab itu, apakah basic yang perlu kita kenal pada keadaan hati? Yang pertama adalah kita perlu kenal apakah keadaan yang terpuji bagi hati. Sifat yang terpuji bagi hati. Maka antara sifat yang terpuji adalah merendah diri, tawaduk contohnya, sabar dan lain-lain. Kita perlu kenal. Sebab kalau tak kenal, maka kita anggap ini sebagai satu kelemahan. Padahal orang tu tengah tawaduk, bagus sifatnya begitu. Tapi kerana kita tak kenal, kita ejek dia, kita perli dia, kita anggap dia sebagai orang yang pelik. Padahal sebenarnya itu sifat yang terpuji. Kenapa manusia mengejek? Sebab dia tak kenal sifat yang baik untuk hati dan sifat yang buruk untuk hati. Begitu juga yang kedua, kata penulis buku, kita perlu kenal sifat-sifat yang tercela. Kita perlu perasan apabila hati kita ada dengki, apabila hati kita ada hasad. Maka inilah yang perlu untuk kita kenal. Ini basic. Apa sifat yang bagus untuk hati, terpuji, apa sifat yang tercela untuk hati. Kita perlu kenal hati kita. Dan sebab itu Al-Quran sebut, wa fi anfusikum, dan ke dalam diri kamu, fi, dan ke dalam, bukan zahir, dan ke dalam diri kamu. Afala tubsirun, adakah kamu tidak melihat? Basir, basarah, adakah kamu tak melihat? Kita perlu kenal hati kita, sifat yang terpuji dan juga sifat-sifat yang tercela. Okey. Kita akan sambung nanti kupasan daripada muka surat yang kelima. Apakah penyebab utama penyakit hati ini? InsyaAllah kita akan sambung daripada situ. InsyaAllah kalau sempat kita akan buat perkongsian mahsyar insyaAllah. Kita nak cuba mulakan balik perkongsian mahsyar jam 6 petang. Sebab buku tu pun dah banyak dah dibaca. Dan nanti pada waktu malam kita akan sambung lagi sedikit buku Marhaban Ya Ramadan. Jika ada yang ingin untuk membeli buku-buku ni, boleh tekan link Marhaban Ya Ramadan. Kita baca pada waktu malam, tapi dah tak banyak dah sesi yang tinggal. Cuma bagus kalaulah nak jadikan sebagai rujukan yang hati yang sejahtera, qalbun salim ni, insya-Allah sepanjang Ramadan, sebab bukunya pun tebal sepanjang Ramadan. Dan kalaulah tak dapat habis pun, tapi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada berapa banyak yang kita baca. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah pada jam 1.45 akan ada tadabbur surah Al-Hujurat. Jika lain elok, saya akan buat live insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di TikTok, saya ada letakkan link jika ada yang ingin untuk mendapatkannya.